Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan sikit dikatakan keilmuan ataupun menjadi khazanah dalam sains gayung. Ya, sebab saya menerima satu pertanyaan daripada murid gayung sama ada benda ni wujud atau tidak. Jadi dalam sila keilmuan sains gayung, perkara memang wujud, keilmuan yang wujud yang kita sebut sebagai wafa ataupun azimat. Jadi saya tidak mahu menceritakan tentang ataupun tentang hukum dan sebagainya. Cuma saya menceritakan itulah yang ada dalam khazanah sains gayung, terpulang daripada kita untuk menerima, untuk orang cakap mengamal ataupun tak mau mengamal pun terpulang pada kita. Tetapi itulah yang pernah berada sebagai khazanah dalam sains gayung, dan dari segi hukum itu kena tanyalah pada ulama dan terpulanglah pada masing-masing macam mana. Bagi saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam sains gayung dan apa yang tidak ada. Jadi di sini keilmuan wafa ini memang ada dalam sains gayung ataupun azimat ini. Jadi untuk azimat ini atau wafa ini pelbagai sebenarnya. Ada yang terus diambil daripada surah-surah Al-Quran, ada yang macam baju perang itu, yang ada yang arwah Datuk Mio pakai, yang ada Allah Muhammad dan menggunakan huruf-huruf Al-Quran ataupun huruf Arab atau Jawi. Ada juga yang dibuatkan dalam petak-petak, dan ada juga wafa atau azimat itu secara makrifat, dan pelbagai lagi. Jadi saya ingin kongsikan sedikit dekat sini. Sebagaimana saya cakap, ada yang digunakan dalam mengambil daripada ayat-ayat suci Al-Quran untuk dijadikan wafa atau azimat itu. Sebagai contoh yang ini, boleh tengok situ. Jadi dekat sini dia ada daripada ayat surah Al-Imran, daripada ayat surah Al-Baqarah. Itu daripada contoh daripada ayat-ayat Al-Quran, yang diambil terus daripada ayat Al-Quran tersebut. Dan ada juga wafa yang kita tulis berdasarkan pada ayat Quran dan kita buat petak. Kalau tengok ni, yang ni saya dah buat tadi separuh. Jadi sebenarnya pada Qul Huwallahu Ahad. Jadi kita buat petak 8 ke bawah, 8 ke kiri dan ke kanan. Jadi kita tulis macam ni. Saya tak penuhkan sebab nak kena penuhkan. Contoh saya akan penuhkan dua ni, dia akan jadi beginilah. Lebih kurang gitu jadi. Jadi kita kena akan penuhkan sini semua ni. Dekat sini kita akan penuhkan semua. Dia akan jadi gitu. Jadi penuhlah semua ni, cukup 8 Bila kita dah penuh, maka dia akan menjadi satu azimat ataupun wafa dalam sains gayung. Begitu juga yang kita buat pada baju perang. Baju perang tu kita tak boleh lah nak ditampal, dia kena tulis, dia kena sulam dan sebagainya, dan ada syarat-syaratnya. Semua benda ni ada syarat-syarat dia untuk membuat dia. Pertama, kena tengok pada bulan dia bila, di masa bila, tarikh dalam kalender Islam, kalender hijrah, dan bagaimana misalnya kata dalam keadaan berwuduk, sebagai contoh. Benda-benda macam itu kena diketahui. Itulah melengkapkan keilmuan dalam menyediakan wafa ataupun azimat yang ada dalam sains gayung ini. Dan ada juga pembatal larang, kerana semua ini sebenarnya diambil daripada ayat Al-Quran, keberkatan Al-Quran itu, atas dasar keberkatan Al-Quran itu, dengan izin Allah SWT, maka kita dilindungi. Bukan kerana kita meletakkan di atas itu, tidak, kerana keberkatan Al-Quran itu. Dan kita perlu jaga, macam katakan Al-Quran itu kita jaga dengan penuh adab, tidak boleh masuk bilik air dan sebagainya, ataupun membuang air besar bersama dan sebagainya. Jadi banyak benda-benda yang perlu dikawal. Jadi saya harapkan penerangan ini sebenarnya dapat memberi kefahaman ataupun menambah kefahaman kepada anak gayung bahawa keilmuan ini wujud dalam sains gayung, dan ia menjadi satu khazanah penting yang diajarkan oleh almarhum Datuk Mio Abdul Rahman. Jadi bagi yang mana yang berminat, bolehlah cari guru untuk belajar, dan boleh digunakan jika mahu, terpulang sebagai satu keilmuan dalam diri. Dan banyak lagi rahsia-rahsia yang ada selain daripada ini dalam sains gayung. Saya kata wafa secara makrifat, macam mana cara kita mengamalkan, cara kita melatih nafas kita dan sebagainya. Jadi benda-benda ini semua
adalah satu ilmu kerohanian dalam syiar segayung, dan perlulah berguru dan carilah guru-guru yang arif, yang benar-benar tahu, agar keilmuan gayung itu dapat betul-betul dipegang dan dijaga dan disambungkan, lestarikan sehingga kepada akhir zaman ya. Mudah-mudahan orang cakap penerangan ini memberikan kebaikan kepada semua, dan saya mengharapkan bahawa janganlah ia menjadikan satu kekeliruan, ambillah ia sebagai satu pengetahuan ya, pengetahuan untuk kita bahawa keilmuan ini wujud, dan berfikiranlah secara positif supaya benda ni dapat menambah pengetahuan kita. Sebab sesuatu ilmu untuk kita mengamalkan atau untuk apa sekali kita nak buat, kita mesti mempunyai satu ilmu yang cukup secara mendalam, bukan hanya atas kulit saja, secara mendalam dari A sampai Z, baru kita mengamalkan ilmu itu dengan cara yang terbaik, dan insya-Allah Allah Taala akan membimbing, memberikan bimbingan kepada kita, dan berkatnya atas keilmuan itu, dan berkatnya insya-Allah daripada baginda Rasulullah SAW. Saya harap dengan video ini dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh anak gayung, dan saya ucapkan terima kasih.